A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami ni tak sampai lagi buku. Jadi Kak Syida ada snap tajuk. Hari ni kita masuk tajuk apa ni Kak Syida? Jika solat dengan mengenakan sepotong kain. Yang tu Ustaz, maka hendaklah mengikatnya ke atas kedua pundak. Betul. Silakan Ustaz. Okey, jangan saya nak satu benda saja. Ramai lagi tak masuk Riza. Panggil dulu. Lah, Okey, saya cari hadis sekejap Kak. Cantik baju Ustaz pagi ni Ustaz. Apa? Cantik Baju. baju pagi ni. Siapa yang hadiah baju ni Tak tahulah siapa. Kak Syida kot hadiah baju ni. Saya pun tak ingat dah. Grup. Kan Kak Syida seorang je ke hantar. Terima kasih. Masih pakai saya pula selekeh masa pergi ke Mekah. Menyesal sampai sekarang. Antaranya saya pakai baju ni lah. So orang tanya beli mana baju ni. Sekejap saya cari hadis sekejap. Ustaz, ramai lagi belum masuk ni. Tak apa, kita mula je Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Okey, ini tajuk dia hari ni Bab aqdil izari 'ala al-kufa fi shalah. Bab kita mengikatkan sarung ke atas tempuk ketika solat. Oh, Pak Syafiq ni ada hari ni. Ahlan. Baik. Wa qala Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an sallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrihim ala awatikihim. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, para sahabat solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikat kain aqidi ni dalam keadaan mengikat uzrihim kain-kain mereka ala awatikihim ke atas tengkuk-tengkuk mereka. Jadi ceritanya dalam minggu lepas saya dah bagi tahu pada ibu-ibu, kita tinggalkanlah perbincangan tentang solat dengan memakai kain sarung, sehelai kain, dua helai kain. Kerana pada masa sekarang tak timbul isu tersebut. Tetapi bila saya baca balik hadis-hadis itu dan juga kupasan ulama, saya kira ada elok kita belajar juga hadis tersebut walaupun kita sudah tidak mempraktikkan solat dengan mengenakan sehelai kain. Dan sebenarnya isu itu pun melibatkan lelaki bukannya wanita, tapi kita nak belajar tu untuk memahami situasi zaman sahabat dulu bagaimana. Jadi kita memang tak praktik benda tu, tapi sekurang-kurangnya kita tahu, oh ini keadaan pada zaman Nabi SAW dahulu. Dan ini dia anggap sebagai hadis yang jarang kita dengar ya. Biasa hadis-hadis yang lain tu sebahagiannya kita biasa dengar tentang akhlak dan sebagainya. Tapi kalau hadis tentang solat dengan memakai kain-kain tertentu, sehelai kain dan sebagainya, itu jarang kita dengar. Jadi ada eloklah kita belajar juga hadis ini insya-Allah. Baik.
Itu kata Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu an, para sahabat salat dengan mengikat kain ke tengkuk mereka, ya. Kemudian hadis yang disampaikan oleh guru Bukhari yang namanya Ahmad bin Yunus bersumberkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Okey. Hadis ini berpunca daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau cerita tentang Jabir. Shalla Jabir radhiyallahu an fi izarin qad aqadahu min qibali qafah wa thiyabuhu mawdu'atun 'alal misjab. Jabir radhiyallahu an telah salat dengan mengenakan sehelai kain sahaja. Fi izar itu dengan dengan memakaikan sarung, yang mana dia ikat kain sarung itu di tengkuknya, min qibali qafah, di tengkuk dia. Okay, dia pakai selai kain je ni. Dia pakai selai kain dalam keadaan diikat kain tu di tengkuk. Sedangkan ada je kain-kain dia yang lain yang tergantung di tempat pergantungan, di ampayan. Al-misjab ini ampayan. Okey, jadi ceritanya Jabir ini dia ada kain lagi, tapi kain tu dia gantung di ampayan. Dia hanya solat dengan mengenakan sehelai kain sahaja. Maka ada orang tanya Jabir, qala lahu qail, tusalli fi izarin wahid? Mengapa tuan salat dengan mengenakan sehelai kain sahaja? Macam pakai sarung sahaja ataupun sehelai kain panjang seperti kain ihram dan diikat di tengkuk. Kenapa tak guna kain satu lagi? Faqala radhiyallahu an, innama sa'natu dzalik liyarani ahmaqu misluk. Saya sengaja berbuat demikian supaya orang-orang yang tidak cerdik sepertimu melihat tindakan saya. Wa ayyuna kana lahu sawbani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapalah sangat kalangan kami yang memiliki dua helai kain pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita para sahabat dulu, untuk solat pun hanya ada sehelai kain sahaja. Berapa ramai je ada kalangan sahabat yang memiliki lebihan kain. Ini pada peringkat awal Islam, ya. Kemudian barulah sahabat memiliki ekonomi yang lebih kukuh berbanding pada peringkat awal itu. Jadi sengaja Jabir radhiyallahu an berbuat demikian dengan tujuan untuk dilihat oleh orang lain dan mengundang pertanyaan orang lain. Kenapa tuan berbuat demikian? Jadi di sini kita dapat melihat metodologi pendidikan, yang mana antara metodologi pendidikan ialah kita buat dahulu, kemudiannya menarik perhatian orang, kemudiannya barulah kita ceritakan apakah faktor-faktornya. Kadang-kadang saya pun dalam solat subuh yang lepas, hari Sabtu, saya solat di satu masjid berdekatan dengan Taman Medan. Saya terlewat sedikit je. Sebenarnya ada masa lagi 2 minit untuk solat sunat subuh berdasarkan jam di masjid. Tapi muazzin iqamah awal, saya tak sempat solat sunat subuh. Dan selepas solat subuh, saya zikir sekejap, saya pergi ke belakang dan saya solat. Dalam keadaan kaum ibu boleh melihat terang-terangan saya solat selepas solat subuh. Jadi perkara itu sengaja saya lakukan, sengaja saya tidak solat nanti-nantilah pada waktu duha. Sengaja saya tidak solat di beranda dengan tujuan untuk menarik perhatian mereka dan kita nak membuat penjelasan. Tapi malangnya saya terlupa nak buat penjelasan bila memulakan kuliah tersebut. Baik. Jadi ala kuliahnya boleh kita buat sesuatu yang unik untuk menarik perhatian orang dengan tujuan menyampaikan ilmu. Baik, di sini kalau kita lihat ada satu perkataan yang menariknya ialah al-misjab. Ada dua lah perkataan yang kita nak tahu. Satu, al-misjab. Al-misjab ini ampayan. Tapi ampayan misjab ini dia bukanlah ampayan macam kita pada masa sekarang. Dia ampayan dengan menggunakan kayu-kayu pada zaman dulu lah. Okey, dia guna kayu, macam mana cara dia buat tu saya pun tak tahu. Tapi dengan kayu itulah dia dapat gantung kain-kain dia. Okey, dia panggil 3 macam kita ni slipper yang main. Kak Liza pernah main tak? Main lempar bola kena lempar slipper tu. Slipper tu kan ada 3 kan yang kita susun berdiri. Kasut kami panggil.
Kasut. Tujuh kasut Ustaz. Budak-budak Hmm. dulu main. Macam tu lah dia punya kayu tu ada 3. Dia pun letak lebih kurang macam tu lah. Dan kemudiannya dia pun buat sangkut timba ke tempat minuman mereka ke, begitulah. Al-Mishdaq. Kita tengok ada kat depan. Pancang tu Ustaz. Kami panggil, kalau bahasa betul dia pancang. 3 segi tu. Pacak 3 tu. Pancang namanya. Ni. Betul lah ni. Nampak tak yang makcik ni? Dua. Ini nama Al-Mishdaq. Dia diikat macam tu. Kemudian dia penggantunglah kain. Macam tu lah yang Jabir radhiyallahu an buat, ya. Alhamdulillah ada penggambar Mishdaq. Okey, alhamdulillah. 7 selipar, ya. 7 kasut, 7 selipar, ikutlah orang Kedah dia main kasut. Baik. Dan oleh kerana ampayan tu tempat kita gantung sesuatu benda, tempat bergantung timba, bergantung pakaian, maka seseorang yang boleh kita harap, seseorang yang boleh kita bergantung kepadanya dipanggil sebagai fulanun kal misjab. Fulanun kal misjab. Okey, saya type ya. Fulanun kal misjab. Okey. Apa maksud fulanun kal misjab? Lelaki itu bagaikan ampayan. Maknanya kita boleh harap dengan lelaki tersebut. Kalau kita nak bantuan, kita boleh minta bantuan daripada lelaki itu. Itulah dipanggil sebagai kal-misjab. Baik. Jadi perkataan kedua yang kita nak tengok ialah ahmaq. Yang mana kalau ahmaq ini, dengan minta maaf ya, saya nak terjemah bagi kita jelas dulu. Innama sana'tu zalika liyarani ahmaq misluk. Saya sengaja berbuat demikian agar orang bodoh sepertimu melihat tindakan saya. Kalau itu terjemahan direct lah. Ahmaq itu diterjemahkan sebagai bodoh. Tapi tadi saya baca sebagai tidak cerdik. Tidak cerdik. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, jangan pula kita menyangka bahawa sahabat Nabi ni tak jaga tutur kata, ya. Tapi ada masa kita tengok orang-orang tertentu kan, dia tak boleh jadi amalan lah, dia kadang-kadang je. Orang-orang tua ni, dia suka sebut benda yang terlepas macam tu. Inilah kenapa buat macam ni, sebab bodoh lah ni. Okey, dia direct je sebut. Padahal dia orang baik sebenarnya, cuma kadang-kadang dia terlepas cakap macam tu. Jadi sahabat Nabi pun dia cakap macam tu, bukan dalam keadaan nak menghina orang dan sebagainya. Dan kita pun kena tahu, ahmaq itu pada asalnya bermaksud meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, padahal dia tahu benda itu tak baik. Itu ahmaq. Kita buat satu benda dalam keadaan kita tahu benda itu tak baik, itulah namanya ahmaq. Ia berbeza dengan jahil. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, Jabir kata jahil. Jabir kata fa'ahbabtu an yaraniya al-juhal mislukum. Saya sengaja berbuat demikian agar orang jahil seperti melihatnya. Jahil ini bermaksud orang yang tidak tahu tentang hukum hakam, itu jahil. Okey. Kemudiannya hadis ini, cerita Jabir ini menunjukkan bahawa boleh seorang guru itu mengajar dengan tegas. Tambah-tambah kalau muridnya itu muda-muda, bolehlah tegas. Tapi saya sekarang tak boleh lah. Saya berdepan dengan kakak-kakak, ibu-ibu, makcik-makcik ni tak boleh lah. Ya. Kalau ada seorang dua orang je adik sini macam Puan Syahira ke, itu ialah yang peringkat adik-adik pun. Yang lain semua peringkat kakak, peringkat makcik. Dan hatta tak boleh jugalah bertegas dengan yang muda-muda pun tak boleh juga sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan boleh atau tak boleh bertegas dalam pendidikan, maka jawabnya boleh berdasarkan tindakan Jabir radhiyallahu an yang tegas dalam dia sebut innama sana'tu zalika liyarani ahmaqu misluk. Agak tegas dia sebut. Baik. Dan ini juga akan membuatkan tindakan Jabir ini mendorong orang untuk mengkaji ilmu. Kenapa beliau solat dengan hanya memakai selai kain? Jadi itu yang membuatkan mereka pun nak tahu. Akhirnya mereka pun bertanyakan Jabir radhiyallahu an. Baik. Ala kullin, oleh kerana sebenarnya terlalu banyaklah hadis yang menceritakan tentang benda ni dan ibu-ibu pun tak sampai lagi buku. Sukar juga untuk saya baca semua hadis, tapi kita tengok di sini.
Okay, saya tunjuk pada ibu-ibu. Masalahnya ada riwayat lain kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la tusalliyanna fi thawbin wahidin wa in kana awsa' ma baina as-sama'i wal ardh. Kata Ibn Mas'ud, janganlah anda salat dengan hanya memakai sehelai kain meskipun kain itu seluas antara langit dan bumi. Itu dia punya bahasa metafora lah. Artinya jangan solat dengan pakai sehelai kain je. Kalau boleh, pakailah 2 helai kain. Okay, macam kain ihram tu kita pakai, yang lelaki pakai 2 kain ihram. Bukan hanya sehelai kain. Okay. Ada pula orang tak bagi pakai sehelai kain. Tapi Jabir kata, zaman kami dulu, mana berapa orang je yang ada 2 helai kain? Kebanyakan ada sehelai kain sahaja. Okay. Dan kalau kita lihat kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri yang disampaikan oleh Jabir, Jabir kata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin. Saya melihat sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat dengan hanya memakai sehelai kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah berbuat demikian. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat lagi ke depan lagi. Dia ke depan ni Kak Riza. Sebab dia 3-4 hadis tu cerita benda sama je. Jadi saya kena ringkas macam tu je. Okey, ini Imam Bukhari kata bab salat fi saubil wahid. Siapa yang ada buku bab yang keempat, muka surat 51. Bab salat dengan hanya memakai sehelai kain, mutahifan bihi, dalam keadaan berselimut. Okey. Qala Zuhri fi hadisihi al-multahif al-mutawashshihu wa huwa al-mukhalif baina tarafaihi ala atiqaihi wa huwa al-ishtimal ala mankibaihi. Apa maksud al-multahif itu? Ialah al-mutawashshih. Al-mutawashshih ialah seseorang yang menyilangkan kedua hujung kainnya ke pundaknya. Sepatutnya saya kena tunjuk kain pada ibu-ibu sekalian yang baru nampak. Hujung kain tu kita letak kat sini, satu lagi kita letak kat sini. Macam itulah dia punya kain dia tu. Okey, itu maksud al-multahif. Qalat Ummu Hani. Ummu Hani binti apa? Ibu-ibu sekalian. Ummu Hani binti siapa boleh jawab? Ummu Hani binti kena kain besar betul. Kak Syida, Ummu Hani binti? Tak ingatlah Ustaz. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Anis, Ummu Hani binti apa? Anis pun kita tak ingat Ustaz. Ni Puan Syafini. Kak Serina pun ada. Ummu Hani binti Abi Talib, kakak Ali bin Abi Talib. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, "Tahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi saubin wa khalafa baina tarafaihi ala atiqaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berselimut dengan sehelai kain, yang mana Nabi silangkan kedua hujung kain tersebut ke bahunya. Atiqah ini ke bahunya. Okey. Dan hadis daripada Umar bin Abi Salamah. Siapa ni Umar bin Abi Salamah? Ibu-ibu. Daripada nama ni, ibu boleh agak tak siapa Umar bin Abi Salamah? Anak kepada Ummu Salamah? Anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, anak tiri Nabi. Yang mana Ummu Salamah ada 4 orang anak kan? Yang namanya Salamah, Zainab, Umar dan Durrah. Dan Zainab dan Umar itu biasa ada dalam hadis Nabi. Dan Umar bin Salamah, Abi Salamah inilah yang budak yang makan terkocoh-kocoh tu, dia tak baca bismillah apa tu. Yang Nabi pesan, ya gulam, wahai anak, kul bismillah, baca bismillah dulu. Wa kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan benda yang dekat-dekat, jangan lojo sangat. Okey. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fi sawmin wahid qad khalafa baina tarafai.
hadis ini terang-terangan menunjukkan Nabi SAW pun solat dengan memakai sehelai kain sahaja. Banyaklah hadis yang menunjukkan Nabi ni solat dengan memakai sehelai kain. Riwayat daripada Umar bin Abi Salamah. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita solat dengan memakai sehelai kain sahaja sekiranya tidak ada kain lain. Ya, sekiranya tidak ada kain lain, ini mungkin berlaku di negara-negara miskin ataupun berlaku kepada kita dalam keadaan kadang-kadang mungkin ketika kita musafir, mungkin ketika musafir itu kain kita kotor dan hanya ada sehelai kain sahaja yang bersih, ataupun mungkin ketika bencana seperti banjir kita tak ada pakaian yang bersih melainkan sehelai kain, maka boleh pakai sehelai kain sahaja. Dan kalau kain itu labuh, kita kena ikat sampai ke tengkuk. Mana kain itu besar, kita ikat sampai ke tengkuk supaya dengan itu dia lebih menjaga badan kita. Tapi kalaulah kain itu kecil, seperti kain sarung orang lelaki sahaja, maka orang lelaki itu bolehlah solat dengan memakai kain sarung sahaja. Ya? Baik. Bagaimana pula kalau kita terperangkap dalam satu bencana ataupun kita terperangkap di satu tempat jam teruk dan kita pun nak berhenti solat dalam keadaan tidak ada pakaian bersih. Pakaian yang kita pakai masa tu, contohnya orang balik kerja, yang mana dia nak berhenti solat asar di mana-mana tempat, jam, dan alhamdulillah dia dapat berhenti di mana-mana tempat, di Petronas sebagai contoh, di Petronas di highway lah. Dan tidak ada pula pakaian bersih. Di mana bawa apa-apa pun, kain sarung apa semua tak ada. Ataupun kaum wanita pun, kain yang dipakai itu tak bersih, terkena najis. Jadi macam mana solatnya sedangkan waktu asar akan berakhir? Maka jawabnya, solat dalam keadaan memakai kain yang bernajis dalam keadaan terdesak dimaafkan. Wattaqullah mastata'tum. Ada tak saya nak cari? Okey, ada tak ya? Ni. Dia punya ulasan dia. Hukum solat ni najis kering. Okey, ni najis kering. Ini dia panggil fatwa di Jordan. Fatwa Jordan memang confirm lah mazhab Syafi'i. Okey. Bab mazhab ulama bagi orang yang tidak ada pakaian, melainkan pakaian yang ada najis sahaja. Macam mana tu? Dia kata saya ni seorang wanita muda, gadis muda dan saya ni nak keluar dan bila waktu solat, saya nak solat tu tengok-tengok pakaian saya ni ada terkena najis. Macam mana ni? Saya dah tak ada pakaian lain dah. Okey, dia pun kata kalaulah sedari tak adalah pakaian lain, hanya ada pakaian bernajis sahaja dan waktu solat pun dah habis, fala haraja alaika fi solat bi saubin najas. Maka tidak ada masalah untuk sedari solat dengan pakaian yang terkena najis. Dan inilah mazhab Hanafi yang ditegaskan oleh Al-Kashani di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Boleh sebut begitu. Okey. Sekiranya pakaiannya terkena, okey. Lianna rubu' fama faqu fi hukmil kamal. Fa'in kana rubu'ahu tahiran. Okey. Sekiranya jatuh berempat, lianna rubu' fama faqu fi hukmil kamal. Fa'in kana kullu jasim aqall min rubu' fa bil khiyar fi qawli Abu Hanifah insya'a shalla 'ariyadan insya'a. Okey. Kalau 1/4 je pakaian tu bersih, yang lain semuanya kotor, 1/4 je bersih, maka dia kena solat dengan memakai kain dan tidak boleh dia solat dalam keadaan tidak memakai kain. Tapi kalaulah keseluruhan pakaiannya kotor, terkena najis, mustahil lah kan. Ini contoh dia betul-betul terjatuh ke tempat kotor lah ni. Kalau begitu, kalau perlu dia solat tanpa memakai kain, saya tak setuju dengan penghujah tersebut. Tapi yang keduanya,
dia boleh solat dengan memakai kain dalam keadaan bernajis, dan memakai kain itulah yang afdalnya. Dan tidak perlu diulang balik. Tidak perlu diulang balik. Dan begitu juga, inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Cuma mazhab Maliki menyatakan solat itu perlu diulang semula. Kerana dah solat tu sekadar menghormati waktu. Kerana perkara itu jarang-jarang berlaku. Okey. Hanabilah juga menyatakan dia kena solat dan dia pun kena ulang balik solat tersebut. Itu Hanabilah. Dia kena ulang balik solat tersebut. Jadi dalam kes ini, tarikh fatwa ni dia kata boleh solat dalam keadaan pakaian bernajis dan tidak perlu diulangi balik solat tersebut. Tapi macam mana pandangan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, kalaulah pakaian itu terkena najis dan tidak ada air untuk membasuh pakaian tersebut, maka solat dalam keadaan tidak berpakaian dan tak perlu ulang balik solat tersebut. Jadi macam mana tu solat dalam keadaan tak berpakaian tu? Jadi berat juga kita pun tak faham apa maksud Imam Syafi'i yang sebenarnya. Macam mana tu? Nak kena tengok syarahan juga. Tapi ala kulli, saya kira kita pegang saja mazhab Hanafi yang menyatakan kita boleh solat dengan pakaian yang bernajis dan tak ada isu pun untuk diulangi balik solat tersebut. Ya. Tapi kalau kita nak ulang, itu langkah berhati-hati dengan mengambil kira mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Baik. Bagaimana pula solat dalam keadaan najis yang sudah kering? Okey. Di sini kata ulama tidak ada perbezaan antara najis kering dengan najis basah. Daripada sudut kita wajib membersihkan kedua-dua bentuk najis itu. Najis kering ke, najis basah ke, kita wajib membersihkan kedua-dua pakaian tersebut. Ya. Okey. Jadi caranya yang sebelum kita nak tu, kita basuh dululah. Kat mana kita rasa terkena bahagian mana najis tu, ada sedikit bahagian kain ataupun seluar, kita pun ambil air, kita basuh, gosok-gosok dulu, bagi air itu mengalir kawasan itu sahaja. Kemudian insya-Allah pakaian itu bersih, kita boleh guna untuk solat. Ya. Okey, bagaimana pula solat dalam keadaan kain yang terkena darah? Okey. Kita sebelum terkena darah ni, panjang pula ceritanya. Biar dulu layan ya. Okey. Tabiat. Seterusnya, kita nak tengok ke depan lagi. Dia ada satu cerita yang menarik. Dan cerita ni, walaupun dia tak ada kaitan direct dengan bab solat, tapi kita nak tahu pasal Nabi elok-elok kita tahulah. Kita bacalah cerita ni. Kak Lina, dia boleh tak qada mengikut mazhab Hanafi, dia qada mengikut mazhab Maliki dan Hanbali. Maka untuk selamat kita qada balik solat tersebut untuk selamat. Tapi siapa yang yakin tak perlu qada, dia pegang dengan ilmu tersebut, maka tak perlu qada. Ya. Okay. Dia beza antara isu kita solat dalam keadaan tidak mampu berwuduk dan tidak mampu tayammum dengan solat dalam keadaan kain bernajis. Dia isu yang berbeza. Kalau dalam kes solat tanpa berwuduk dan tayammum, insya-Allah tidak perlu kita untuk qada. Okey. Dia macam itulah Kak. Dia macam solat menghormati waktu. Okey, ini satu cerita menarik daripada Abu Murrah ceritanya. Okey, Abu Murrah ialah Maula Ummu Hani. Apa maksud Maula, ibu-ibu sekalian? Yang melindungi. Yang dilindungi, bukan yang melindungi, yang dilindungi. Yang dilindungi. Dia Maula ni biasanya mungkin disebabkan dia ni hamba dulu, maka dia dibebaskan oleh orang tersebut. Maka dia dipanggil Maula orang itu. Contohnya Salim Maula Abi Huzaifah, seorang yang dianggap pakar dalam bacaan Al-Quran dan diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salim itu merupakan hamba kepada Abu Huzaifah dan Abu Huzaifah yang membebaskannya, begitu kot ya. Dan ataupun boleh jadi maula ni juga ialah kita masuk Islam tu di tangan orang tersebut.
maka kita dianggap maula orang itu. Baik. Jadi maula, Abu Murrah ni maula kepada Ummu Hani. Tapi cerita maula dari maula ni. Abu Nadar, maula Umar bin Ubaidullah, mengambil hadis itu daripada Abu Murrah, maula Ummu Hani. Okey, maula ambil daripada maula. Akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha taqul. Ummu Hani cerita. Kalau ikut cerita Syiah ni, dulu-dulu Nabi SAW ni nak dikenal dengan Ummu Hani. Tapi itu cerita Syiah lah, kita tak perlu layan ya. Cinta-cintun yang apa-apa tu, lempar ke tepi je lah. Zahabatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Dia popular. Ummu Hani ni popular dengan hadis yang ada kaitan dengan Fatu Mekah kerana Nabi SAW pergi ke rumah beliau pun. Dan beliau pun pergi ke rumah Nabi. Dan beliau sendiri melihat Nabi Muhammad SAW salat pada waktu duha sebanyak 8 rakaat. Beliau pergi rumah Nabi, bukan Nabi pergi rumah beliau ya. Jadi disebabkan itulah dia terkenal dengan hadis dia melihat Nabi salat 8 rakaat. Maka ulama bahas adakah itu namanya salatul duha ataupun itu nama salatul syukur yang dibuat pada waktu duha, kesyukuran kepada Allah Jalla wa'ala kerana berjaya membuka Fatu Mekah. Jadi ada khilaf lah perbahasan kalangan ulama tentang perkara tersebut ya. Okey, kan tentang salat duha ni kan ada 4 pandangan ulama. Ridwan Zulkifli ni Abang Wan. Masya-Allah Abang Wan. Macam mana Abang Wan boleh masuk dalam grup ni? Ini grup wanita je ni. Okey. Barakallahu fikum. Fulan maula fulan, khairi maula Azmi. Oh, anak angkat. Okey. Jadi ya. Okey, kembali pada tadi. Ada ulama kata solat duha tu bid'ah, ada ulama kata solat duha tu tak wujud pun, dia taklah bid'ah tapi dia tak wujud pun. Ada orang kata solat duha tu wujud tapi buat kadang-kadang je lah, sebab Nabi pun bukan buat selalu. Tapi pandangan yang kuat ialah ya, secara praktikalnya kita tidak melihat Nabi SAW buat, tapi ternyata ada hadis Nabi berpesan kepada Abu Dzar, kepada Abu Darda untuk salatul duha ya. Dan soal saya buat tak buat tu cerita lain, saya nak cerita berkenaan dengan ilmu. Tapi menariknya ada satu hadis yang menyatakan sesiapa yang salat di awal siang sebanyak 4 rakaat, maka Allah penuhi kehendak dia. Yang Allah kata murah rezeki itu, murah rezeki itu salah satu Allah memenuhi kehendaknya. Maka ada 2 pendapat ulama. Kebanyakan ulama menyatakan itulah salatul duha, tapi menariknya Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu kata bukan. Salat 4 rakaat pada awal siang itu bukan salatul duha. Sebaliknya itulah salat sunat subuh dan juga salatul subuh. Ibu salat sunat subuh tak hari ni? InsyaAllah salat semua yang boleh salat tu jangan tinggal salat sunat subuh. InsyaAllah. Baik. Ajak anak-anak salat sekali. Ajak anak-anak salat sekali. Salat sunat subuh, salat sunat witir. InsyaAllah. Alhamdulillah saya pun nak kongsi berita gembira dengan ibu-ibu. Anak saya yang 8 tahun tu pun dekat salat sunat subuh. Alhamdulillah. Bangun je, dia pun setakat ni dia masih lagi sukar untuk ikut saya ke surau pada waktu subuh. Waktu lain dia boleh follow je, subuh je, sebab subuh awal dia tak mampu. Tapi dia bangun dulu salat sunat subuh, barulah dia salat subuh. Kalau witir, memang anak-anak tu Alhamdulillah, witir tu dari awal lagi lah. Kalau yang 8 tahun tu dari 7 tahun tu memang salat witir dah. Walaupun dalam musafir penat macam mana pun, lepas salatul isyak dia automatik dia akan bangun untuk salatul witir. Alhamdulillah. Rasanya dalam tempoh hampir 2 tahun ni adalah 2-3 malam yang dia tertinggal salatul witir. Salat sunat subuh tu baru dalam 2 bulan ni lah, baru dalam sebulan lebih ni dia amal. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah dia boleh buat sebenarnya. Cuma nak kena pesan selalu ya. Baik. Fawajadtuhu, apabila Ummu Hani radhiyallahu anha pergi jumpa Nabi SAW itu di rumah mana tu tak pasti, tapi Nabi adalah tempat Nabi tinggal. Fawajadtuhu yaghtasil wa Fatimatu radhiyallahu anha ibnatuhu sallallahu alaihi wasallam tasturuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendapati
Nabi SAW sedang mandi dalam keadaan Fatimah radhiyallahu anha, anaknya, menutupi Nabi SAW dengan menggunakan apa-apa kain dan sebagainya. Macam mana cara dia tutup tu tak tahulah, wallahu alam. Qalat fasallamtu alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun memberikan salam kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man hadhi? Nabi pun tanya, siapa tu? Ya. Sebab Nabi tak tengok muka lagi. Dengar-dengar ada orang bagi salam. Nabi tanya, siapa tu? Faqultu ana Ummu Hani binti Abi Talib. Saya lah ni Ummu Hani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang kepada Ummu Hani. Falamma faragha min ghuslihi qama fasalla samaniya raka'atin multahifan fi thawbin wahid. Inilah hadisnya. Selesai saja salat, maka Nabi SAW bangun mengerjakan salat 8 rakaat dalam keadaan berselimut dengan pakaian yang satu, kain yang satu. Falamman sarafa, selesai sahaja Nabi SAW salat, qultu ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi annahu qatil rajulan qad ajartuhu fulana bin Hubairah. Wahai Rasulullah, ada benda nak cerita ni. Anak mak saya berjanji, dia bertekad dia nak bunuh seorang lelaki yang berada di bawah jaminan saya. Dia kata gitu. Anak mak saya, dia bertekad nak bunuh orang yang saya bagi jaminan perlindungan kepadanya. Orang tu namanya Fulan ... bin Hubairah. Kenapa sebut anak ummi saya? Kenapa tak sebut adik saya terus? Kerana mungkin anak mak dia dengan ayah lain. Mungkin juga ya. Wallahualam. Anak mak dia dengan ayah yang lain. Wallahualam. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Kami akan melindungi orang yang engkau lindung, wahai Ummu Hani. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ini Nabi akan ambil tindakan untuk melindungi anak Ibn Hubairah tersebut. Qalat Ummu Hani radhiyallahu anha wa dzaka duhan. Perkara itu, perbualan antara kami itu berlaku pada waktu duha. Okey, ceritanya. Jadi dalam hadis ini, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, satunya ulama bahaslah siapa anak Ibn Hubairah tu. Jadi panjang ceritanya, siapa anak Ibn Hubairah tu. Pening. Saya nak cerita pun macam mana, tak payah nak pening-pening kepala, tak payah cerita lah ibu-ibu sekalian. Kalau cerita best juga kerana ia berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Tapi saya duk fikir-fikir, tak apalah kot. Kalau kita tak tahu pun ya. Kerana nanti dia akan mengelirukan kita pula. Nanti ibu ada buku, nanti bacalah sendiri. Dan kalau tak faham, kita bincanglah nanti. Baik. Yang keduanya, kadang-kadang kan, kalau kita duduk rumah kan, tiba-tiba orang datang ke rumah, kita nak solat sunat pun malas. Betul tak, ibu-ibu? Malas dah orang datang rumah. Dah lah tamu kita datang. Dan bahkan kedatangan tetamu tu boleh menjadi alasan. Ya tak boleh solat lah. Kona-kona tadi rasa nak solat duha lah hari ni. Tiba-tiba nak bertaubat pada Allah, nak solat duha. Macam saya ni tak pernah nak solat duha ni, jarang-jarang sangat. Rasa nak solat duha lah. Tiba-tiba kawan datang. Ada alasan tak solat duha. Okey. Jadi memang sukar kerana kita sentiasa mencari alasan untuk tidak mengerjakan amalan yang terbaik. Tak kata orang lain, saya sendiri mencari alasan kenapa lah tak nak buat, kenapa tak nak buat. Jadi macam contoh solat sunat lepas isyak tu. Lepas isyak kita solat ba'da isyak 2 rakaat kan. Itu boleh buat lagi. Tapi nak bangun solat 2 rakaat lagi. Allahu Akbar, payah sangat. Saya tak tahu kenapa payah sangat nak bangun 2 rakaat lagi. Tapi bila kita start bangun je, Allahu Akbar, start je baca, bolehlah. Tapi nak boleh bangun tu. Nak boleh bangun tu, ya Allah, letihnya. Apalah alasan untuk aku nak balik awal ya. Nak baik kecil lah. Macam-macam lah fikiran kepala ni. Tapi bila kita habis saja salat ba'diyah isyak 2 rakaat, kita bangun je, Allahu Akbar, okey dah lah. Nak boleh bangun tu yang payah. Tambah-tambah sekarang ni sejuk kan. Macam Kak Syida duduk di Bukit Beruntung pula. Sejuk tak Kak? Sejuk. Saya pun pakai kipas ni nombor 2 je. Sejuk. Dan first time saya pergi solat subuh. Bukan first time jugalah.
biasanya saya akan mandi macam mana pun nak pergi solat subuh. Tapi hari ni saya tak mandi dah. Sembunyi wangi je. Tak on Tak aircon tahan Ustaz. sejuk. Tak Ya? on aircon pun. Sejuk tak on aircon. Yes, tak guna aircon. Dah lah sampai masjid pasal aircon pula. Aduh, ya Allah. Aku rasa macam nak, saya rasa macam sakit sendi-sendi badan saya ni. Tapi bila sejuk tu kita tak berpeluh, kita tak berbaun lah badan kita kan. Tapi kita rasa, ya Allah, sakitnya badan ni. Sejuk tu. Jadi, itulah semua alasan je sebenarnya. Nak bangun tahajud sejuk lah. Daripada bangun sejuk-sejuk mengantuk, Nabi tak bagi solat dalam keadaan mengantuk. Ada je hadis-hadis yang datang untuk kita guna alasan tak solat tahajud dan sebagainya. Itulah penyakit dia. Tapi Nabi SAW bangun solat juga. Walaupun Ummu Hani, sepupu baginda yang baginda dah lama kenal. Dan Nabi SAW mengasihi sepupu-sepupu baginda, terutamanya di sebelah Abu Talib. Tapi baginda tetap tekad untuk mengerjakan salat 8 rakaat dahulu. Kemudian barulah sembang dengan Ummu Hani. Apa cerita Ummu Hani? Ummu Hani pun ceritalah tentang adik mak dia tu. Ya. Anak mak dia tu yang bertekad nak membunuh lelaki di bawah perlindungan dia. Begitu. Jadi hebatlah. Hebat nak boleh solat juga. Dan confirmlah Nabi SAW tu orang hebat. Jadi kalau kita boleh buat tu, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Okay. Jadi seterusnya, ibu-ibu, kita ke depan lagi. Kita tinggalkanlah berkaitan dengan memakai sehelai kain tu. Dia sebenarnya kalau sebagai makluman ibu-ibu, Imam Bukhari tu dia memang macam tu. Imam Bukhari dia ulang-ulang hadis yang sama tapi dengan maksud yang berbeza. Ini tentang hadis apa, ini hukum apa, ini hukum apa. Jadi dia ulang-ulang hadis yang sama berkali-kali kalau ibu-ibu tengok dalam buku kitab beliau tu. Jadi kita tinggalkan dahulu. Saya nak ke depan sedikit. Okay, saya nak ke depan lagi. Ada sebarang persoalan tak sementara saya mencari di mana hadisnya? Dan kupasan panjang-panjang hadis ni saya nak tinggalkanlah. Tak perlulah. Okay, kalau ada sebarang persoalan silakan. Berkenaan dengan najis tu, najis kering ke najis basah tu, kalau kita gunakan tanahnya lembab macam setengah tempat tu, macam dekat negara-negara sejuk lah kan, macam tak ada pergi baru nikah kan, tanah dia macam lembab. So kalau kita ambil tanah tu, kalau cuci macam najis tu boleh ke Ustaz? Kalau kita ambil tanah tu untuk apa Kak? Cuci najis tu lah. Oh, tanah tu pun ejen pembersih juga. Jadi boleh, tahu saya memang boleh pun menggunakan tanah untuk membersihkan. Allah Allah. Oh, terima kasih. Dia salah satu ejen. Sebab itu kita kalau kucing dia membuang melepas di tanah tu, tak payah kita dekat-dekat habislah kucing tu, nanti dia masuk tempat kita solat sebagainya. Kerana dia biasanya membuang di tanah. Dan bila buang tanah tu yang membersihkan kaki dia balik. Sama dengan sahabat Nabi dulu, mereka kadang-kadang ada terkena najis juga pada sifat mereka. Tapi sebab mereka berjalan di padang pasir tu, jadi itu yang membersihkan balik selipar mereka. Kadang-kadang terkena contohnya kencing anjing contohnya. Tapi dikira bersih lah, tak ada isu pun. Ustaz, Kak pernah belajar tentang solat yang kalau macam pakai kena najis ke apa ke, keadaan ataupun keadaan kita tak ada pakaian kan. Yang ni tak ingat nama kitab apa tu, dia Imam Syafi'i kata salut badan dengan lumpur untuk solat tu. Kalau ada lumpur, salutkan badan kita yang menutupi bahagian-bahagian tertentu dengan lumpur. Ini cerita dulu-dulu Kak, yang benda tu payah dan nak berlaku zaman sekarang, melainkan tempat tertentu je. Ya. Dia sebab Imam Syafi'i ni pada permulaan bahas tentang Kitabul pun, dia bincang tentang aurat tu. Bila bincang tentang aurat, dia ceritalah tentang macam mana kalau orang tu kena rompak habis semua pakaian. Boleh cerita itu dulu. Bila orang tak ada pakaian ni, nak solat jemaah ke tak solat jemaah. Kalau solat jemaah, imam ni berdiri ke duduk. Duk bincang benda tu sekali, benda tu biarlah ya. Benda tu tak berlaku dah zaman sekarang, mungkin dulu berlaku tapi sekarang tak berlaku dah.
benda tu boleh berlaku, tapi kita secara keadaan biasa ni tak berlaku. Aku tak perlulah. Dan dia panggil apa ya? Fiqh ni dia hidup dengan zaman. Dia hidup dengan zaman. Kalau mazhab Syafi'i memang tak membenarkan ada banyak masjid untuk solat Jumaat di satu tempat. Patutnya kalau masjid di Bukit Beruntung tu satu je. Satu masjid ya, tak boleh ada banyak masjid. Tapi sekarang banyak. Ada masjid lah, ada surau diangkat iktiraf Jumaat lah. Jadi kita berbeza dah dengan zaman dulu-dulu tu. Dulu dia lain, sekarang kita lain. Baik. Yang sekarang kita lihat hadis yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Okay. Kana rijalun yusallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrihim ala a'naqihim kahayati sibyan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada seorang lelaki yang salat dalam keadaan dia ikat kain sarung dia. Sekejap ni. Dia ikat kerusi ni boleh bergerak-gerak. Ni pun orang hadiah, alhamdulillah. Banyak rumah saya ni orang hadiah. Saya semoga hadiah-hadiah orang tu jadi sedekah jariyah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Isteri saya pun cemburu. Saya dapat macam-macam, termasuk dapat kerusi. Saya pun macam mana ni, kerusi ni pun aku dapat hadiah. Saya pun hadiahkanlah juga untuk dia sebagai tanda syukur saya pada Allah dapat hadiah tu, saya hadiah pada dia. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, apa tadi, ada lelaki tu, kaum dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi ni, bukan ada seorang lelaki, sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka salat dalam keadaan selai kain tadi, dan mereka ikat kain sarung mereka ke leher kan, sebagaimana keadaan budak-budak. Budak-budak zaman dulu lah, budak-budak zaman sekarang tak ada dah. Nanti ibu-ibu tanya pula, macam budak-budak macam mana? Dulu-dulu, sekarang tak ada lah. Wa yuqalu lin-nisa, maka dikatakan kepada kaum wanita, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiya rijalu julusan. Janganlah anda mengangkat kepala anda sehingga lelaki benar-benar duduk. Artinya, zaman Nabi dulu kan mana ada dia punya tabir macam sekarang kan, yang memisahkan antara wanita dengan lelaki. Dan masjid Nabi dulu pun tak besar lagi. Dia kedudukan lelaki dengan wanita tu pun tak terlalu jauh. Jadi dalam keadaan ramai orang lelaki hanya solat memakai sehelai kain, tak cantik lah bila dalam keadaan rukuk sujud tu tak berapa cantik. Maka kata Nabi, masa sujud tu, bila Nabi kata Allahu Akbar, kaum wanita jangan terus bergerak. Bagi bunyi lelaki tu dah bergerak dah, rasanya lelaki semua dah bangun elok dah, bangunlah wanita pun bangun. Dia begitu. Supaya tidaklah nampak keadaan lelaki yang kurang cantik tadi. Sampai begitu, Nabi SAW jaga. Dan disebabkan itulah kalau kita belajar tentang soft pun, pernah tak saya sebut tentang soft? Di depan ni yang utama lelaki dewasa, kemudian kanak-kanak, kemudian yang wanita ni, siapa yang paling utama duduk di depan? Kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak barulah wanita kan? Okey. Tapi itu cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu yang mana sekarang ni logik ke ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu datang ke masjid, ibu-ibu duduk soft belakang dulu. Soft belakang paling baiklah. Beratur ramai-ramai di belakang. Lepas tu orang kedua datang duduk barisan kedua paling belakang. Lepas tu solat. Tengah solat datang orang. Macam mana nak masuk ni? Penuh orang kat belakang. Tapi depan tu kosong. Depan kosong tapi belakang dah penuh. Sampai payah nak masuk untuk solat. Jadi kita katakan zaman dulu ya. Zaman dulu wanita paling baik duduk di belakang supaya jauh kedudukan dengan kaum lelaki. Dan untuk menjarakkan antara lelaki dewasa dengan wanita dewasa, adanya kanak-kanak lelaki, adanya kanak-kanak wanita. Tak timbullah isu macam melihat kaum lelaki yang berpakaian singkat tadi. Tapi pada masa sekarang dengan sudah ada tabir dan tidak ada lagi isu pakaian yang singkat, maka soft terbaik bagi kaum wanita ialah barisan hadapan bukannya barisan belakang.
Jadi itu saya katakan bahawasanya fiqh ni hidup dan sesuai dengan zaman. Kalau kita nak pakai sebiji apa yang ada pada zaman Nabi SAW tanpa perubahan, ibaratnya apabila tentera-tentera Amerika datang serang negara Islam ni, negara Islam pun kena gali parit lah. Mengambil iktibar daripada perang Khandaq. Orang tengah naik kapal terbang, naik jet pejuang, kita duduk gali parit. Habislah semua, kita kena bom dengan mereka. Artinya hidup. Benda yang pentingnya apa yang perlu dilakukan, pertahanan yang kukuh. Itu maksudnya. Okey, begitu dengan fiqh tadi. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Ada soalan lain? Maksudnya Ustaz, belakang tabir, maksudnya masuk jamaah muslimat, solat saf yang kita di belakang tabir lah kan. Jadinya maknanya kita sekarang ni kena, tak boleh lah nak kata saf, masa dulu kat Syedar praktikkan solat saf di belakang. Kalau yang terbaik lah, tapi sekarang ni maknanya kita rebut lah saf tu di kalangan orang perempuan sahaja lah, bukan saf yang kat depan yang orang lelaki tu lah kan. Betul. Itulah salah. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sama. Okey, kita teruskan. Babus salati fil jubbati syamiyah. Bab solat dengan memakai jubah Syam. Okey. Bab solat dengan memakai jubah Syamiyah. Okay, sekarang ni kenapa? Apa isu dengan jubah Syam ni? Apa isu dia? Syam ni dia berasal daripada perkataan asy'amu. Asy'amu ni artinya kiri. Kenapa negara itu dinamakan negara kiri? Kerana ia berada di sebelah kiri Mekah. Kerana berada di sebelah kiri Mekah. Manakala Yaman kanan. Kenapa dinamakan kanan? Kerana ia berada di sebelah kanan Mekah. Itulah punca dia dinamakan Syam dan juga Yaman. Asalnya Sya'mu, dia ada hamzah, tapi dimudahkan sebutannya Syam. Macam Nabi lah. Nabi asalnya An-Nabi. An-Nabi dimudahkan dibaca dengan An-Nabi. Ya An-Nabi. Wa qala al-Hasan fi siyabi yansujuhal majusi lam yara biha ba'san. Al-Hasan di sini Al-Hasanul Basri pernah ditanyakan tentang solat menggunakan pakaian yang ditenun. Apa hukum memakai baju yang ditenun oleh orang-orang Majusi yang menyembah api? Kata beliau berpandangan lam yara biha ba'san, tidak ada masalah pun. Wa qala Ma'mar ra'aitu az-Zuhri yalbasu min siyabil Yaman ma subigha bil baul. Saya pernah melihat Zuhri memakai pakaian dibuat daripada Yaman, dari Yaman, yang mana pakaian dari Yaman itu telah dicelup dengan air baul. Air baul tu yang kencing lah. Air baul apa? Air baul binatang, haiwan-haiwan ternakan. Lembu, masalan lembu, kambing dan sebagainya. Saya tak tahu macam mana proses baju tersebut, tapi dia dicelup oleh air baul. Macam mana ya? Ada ke proses dia tu? Subigha bil baul, tak ada. Okey. Wa salla Ali bin Abi Talib radhiyallahu an fi saubin ghairi maqsur. Ali bin Abi Talib pernah salat dengan memakai baju yang belum dibasuh. Kita beli baju di market, kita biasanya basuh kan? Tu isu kita basuh tak basuh tu kerana kita, ialah mungkin pakaian tu pernah dicuba oleh orang lain. So kita nak basuhlah dulu. Tapi ini cerita Ali ni dia ambil pakaian yang entah apa-apa buatannya tu, dia tak basuh dulu. Dia terus dia pakai ghairu maqsur. Tapi menariknya Zuhri solat dengan memakai baju dibuat dari Yaman, yang baju itu pernah dicelup oleh air baul haiwan ternakan. Sehingga ada ulama menyatakan inilah bukti air baul haiwan ternakan seperti lembu, kambing, unta dan sebagainya, ia tidak dihukum sebagai najis. Ada ulama yang kata begitu, ya. Kita kata najis lah, tapi ada ulama kata tidak najis. Okey. Hadis ini disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qala radhiyallahu an kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar.
saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Mughirah, khudh al-idawah, khudhil idawah. Wahai Mughirah, ambillah bejana air, bekas air. فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. Lalu saya pun ambil bejana bekas air bagi kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi menjauhkan diri hingga hilang daripada pandangan mata Mughirah, dan kemudiannya baginda pun qada hajat. Dan dalam keadaan itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai wa alaihi jubbatun syamiyah. Itu dia baca syamiyah atau syamiyah. Baginda memakai jubah yang dibuat daripada negara Syam. Fazahaba liyukhrija yadahu min kumbiha. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba mengeluarkan tangannya daripada bahagian bawah daripada lengan jubah tersebut. Nabi nak keluarkan tangan daripada lengan jubah tu tapi tak boleh. Fadaqat, sebab sempit sangat. Dia punya macam mana tahu, kita pernah macam mana Nabi pakai, macam mana masa tu. Kadang-kadang orang pakai jubah kan dia letak je. Jubah yang sarung tu bukan jubah yang pakai macam baju saya sekarang ni. Jubah yang sarung yang kita butang-butang ni. Kadang-kadang orang letak je jubah macam tu. Letak sambil jalan. Pernah tengok tak orang pakai jubah letak dia, tangan dia tak masuk ke dalam. Dia letak je, dia letak gitu je. Okey. Jadi Nabi masa tu Nabi dah pun nak masukkan tangannya melalui lengan dengan baju ni, tapi tak boleh sebab dia sempit sangat. Fadaqat ay kummiha fadaqat. Fa akhraja yadahu sallallahu alaihi wasallam fi min asfaliha. Lalu Nabi pun keluarkan tangan melalui bawah jubah aja sebab lengan tersempit sangat bawah jubah. Fasababtu alaihi, lalu saya pun tuangkan air. Masa tu Nabi ambil wuduk lah ni. Masa tu Nabi ambil wuduk. Nabi nak keluarkan tangan tu nak ambil wuduk tapi tak boleh. Nabi pun keluarkan tangan dari bawah jubah. Fasababtu alaihi, saya pun tuang air. Fatawadda wudu'ahu lis-salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan wuduk salat. Wa masaha ala khuffaihi summa shalla, dan Nabi hanya menyapu pada khuf, tidak membasuh kaki. Kemudian baginda pun sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi Syam masa tu masih berada di bawah kekuasaan orang kafir. Maka baju-baju buatan orang Syam ini baju buatan orang kafir, bukan baju buatan orang Islam. Tapi ada orang beli jubah Syam, dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan boleh kita berinteraksi jual beli dengan non-Muslim, dan isu pun selagi mana barang itu barang yang berkualiti kita boleh beli yang tidak menimbulkan mudarat. Dan dalam keadaan itu pun Nabi pakai je walaupun mungkin pakaian itu tak apa-apa buatannya. Tak ada masalah benda tu. Ya. Dalam bab ini biasanya kita ni bermasalah dalam bab makan dan minum. Orang yang biasa pergi ke luar negara macam Kak Syidam mungkin tak ada isu lah. Tapi tengah orang tu, kalau yang jarang pergi ke luar negara, bab makan minum inilah yang paling cerewet. Ni halal, tak halal dan sebagainya. Saya baru-baru ni sembang dengan seorang haji, Haji Rafiq namanya. Beliau lah yang duk jaga pasal halal haram di luar negara ni, terutamanya melibatkan lapangan kapal terbang. Dan beliau baru saja mengesahkan satu restoran di airport Jepun yang halal. Dia ada tanda halal dia lah, yang iktiraf. Mana yang buat tu bukan Islam pun. Orang Jepun yang bukan beragama Islam, tapi dia mengikuti piawaian halal itu sendiri. Maka boleh, tapi kalau kita mungkin fikir panjang, boleh tak boleh tambah-tambahkan makan ikan-ikan dia yang kononnya tak digoreng dan sebagainya tu kan. Tapi itulah orang yang banyak mengembara, dia akan kaya dengan budaya. Dia akan kaya dengan pengalaman. Dia boleh beramal dengan pelbagai pandangan dan mazhab. Masa itulah kita fikir, oh luasnya mazhab ni. Nasib baik ada mazhab itu, ada mazhab ini. Alhamdulillah, senang untuk kita hidup. Kalau tak, susah kita. Nak kena pegang mazhab Syafi'i, dia hidup di India sebagai contoh. Hidup di negara macam Jepun sebagai contoh. Untuk hidup di negara macam China sebagai contoh. Ataupun di UK dan sebagainya. Susah. Tapi alhamdulillah ada mazhab lain
yang membantu kita untuk beramal dengan mudah, ya. Okey, baik. Maka dalam bab ini dia panggil ada satu ulasan daripada Al-Hasan, ya. Saya tengok sekejap. Ulasan daripada Al-Hasan. Ini pun daripada Hisham. La ba'sa bi salati fi thawbil ladzi yansijuhu al-majusi qabla an yughsal. Tidak ada masalah kita salat dengan memakai baju yang ditenun oleh orang Majusi sebelum membasuhnya, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa bi salati fi rida'il yahudi wan nasrani. Tidak ada masalah pun untuk salat dengan memakai selendang orang Yahudi dan juga Nasrani. Ini keterbukaan dalam bidang apa dalam muamalat, dalam solat, ya, luas. Kita tak boleh terlalu sempit dalam bab ibadah ini. Okey. Yang lain-lain tu tak apalah. Berkenaan dengan baju yang dicelup oleh dengan air kencing haiwan ternakan itu pendapat Zuhri. Bagi Zuhri, air kencing haiwan yang halal dimakan itu suci. Okey, jadi dalam bab ini kalau kita rasa tak nak, tak payahlah. Tapi siapa yang nak pegang pendapat semacam Az-Zuhri, silakan. Baik. Seterusnya, alhamdulillah banyak hadis kita kalau boleh kita habis Sahih Bukhari dan hidup ni, masuk syurga lah kita ni. InsyaAllah. Yelah nak habiskan Sahih Bukhari tu payahlah, tapi kita cuba menghabiskan sebanyak mungkin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Bukhari, insya-Allah. Okay, ke depan lagi. Bab karahiyati ta'arri fi salati wa ghairiha. Bab makruh salat dalam keadaan tidak berpakaian. Bab makruh tidak berpakaian dalam salat dan juga di luar salat, ya. Tidak berpakaian tu macam mana maksudnya? Okay, kita lihat hadis dulu. Yang disampaikan oleh guru Bukhari namanya Matar bin Al-Fadl. Baik, Matar, hujan. Nama dia hujan. Maknanya bolehlah kalau ibu-ibu dapat anak cucu nanti letak nama hujan. Menarik juga nama tu, hujan. Ataupun gerimis. Letak nama gerimis. Okey, baik. Sami'tu, kata siapa tu? Kata Amr bin Dinar, sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil Ka'bah wa alaihi izaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu dalam proses untuk membina Kaabah. Masa zaman Nabi kecil-kecil dulu kan, Kaabah runtuh disebabkan banjir. Kaabah ni banyak kali dah runtuh. Zaman Yazid bin Muawiyah pun runtuh juga, kena serang oleh kumpulan Hajjaj tu. Banyak kali dah runtuh Kaabah ni. Macam-macam dah episod suka duka Kaabah. Bahkan pada tahun 80 lebih tu kan, dulu masa Kak Liza pun kanak-kanak lagi masa tu, Kaabah kan kena serang masa tu. Orang masuk dengan bawa keranda yang disangkakan jenazah, rupa-rupanya senjata. Dan Kaabah telah dikepung dalam berapa lama Masjidil Haram dan tentera-tentera Arab pun datang serang. Jadi mana berlaku peristiwa tersebut dan ada pun orang Melayu yang terlibat dalam situasi itu, ya. Baik. Masa tu Kaabah runtuh, maka Nabi SAW yang masih lagi anak muda ketika itu ataupun kanak-kanak. Anak muda ke kanak-kanak saya tak pasti. Nabi pun terlibat dalam proses pembinaan Kaabah dan masa tu Nabi pakai izaruhu. Izaruhu ni macam kain lah. Kain yang ditutup bahagian dada dia. Dia tutup bahagian dada dia. Faqala lahul Abbas ammuhu ay radhiyallahu an. Maka Abbas, pakcik dia pun kata, Abbas ni rasanya umurnya lebih kurang umur Nabi je. Dia tua sikit ataupun boleh jadi dia muda daripada Nabi. Tapi dia pangkat pakcik lah. Saya rasa kalau dia tua pun dia tua sikit lah daripada Nabi. Rasa. Kalau saya silap, saya minta maaf, ya. Okay. Ya ibna akhi. Okay, ke dia memang dah tua daripada Nabi, ya. Entahlah saya. Nantilah kita cek balik.
Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, law halalta izarak faj'alta ala mankibaik dunal hijarah. Kan elok kalau awak ni tanggalkan, bukakan sarung tu dan letak di bahu. Letak di bahu dan jadi bila letak di bahu tu, kita boleh lapik batu sebab angkat batu macam ni kan. Bila Nabi angkat batu macam ni, tak ada kain di bahagian bahu Nabi ni. Nabi pakai kain tu macam mana saya tak pasti. Jadi cedera bahagian bahu Nabi ni adalah kesan-kesan luka sikit. Maka dia pun cadanglah. Letaklah kain di atas bahu. Nanti senanglah kita angkat batu letak atas kain. Tapi kalau Nabi letak je kain tu atas bahu, maknanya bahagian dada Nabi tu akan terdedah. Ya. Dunal hijarah qala fahallahu. Maka Nabi SAW pun membuka kain tersebut, faja'alahu ala mankibai, dia letak atas bahu dia, fasaqata maghshiyan alai. Tiba-tiba je Nabi terus pingsan. Jadi at-ta'ari di sini, tidak berpakaian di sini, bukanlah tidak berpakaian langsung. Artinya terdedah dada. Terdedah dada. Sebab tu dia kata makruh. Makruh solat dalam keadaan terdedah dada. Kalau tidak berpakaian langsung, itu bukan makruh, itu haram. Kalau langsung tak berpakaian, haram. Tapi sekarang ni dia nak katanya, dia panggil makruh ni tidak disukai kalau terbuka bahagian dada. Fama ru'iya ba'da zalika uryanan sallallahu alaihi wasallam, sejak hari itu tak dilihat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam terdedah dadanya. Dulu saya tak faham juga. Sebab orang terjemah ta'ari ni tidak berpakaian. Maka kita ingatkan Nabi ni buka pakaian dia masa dia angkat tu. Bukan macam tu. Sebenarnya hanya membuka bahagian dada sahaja. Okey. Jadi maknanya Nabi SAW dibekalkan perasaan malu dari awal. Malu nak duduk di rumah dalam keadaan dada pun terbuka. Ada malu. Sepatutnya kita pun begitulah, nak kena ajar adik-beradik malu. Nak buka baju depan adik-beradik yang lain. Ya. Tapi apa hukumnya tidaklah berdosa pun. Cuma itu sifat sopan kita sahaja. Adab sopan. Baik. Jadi di sini ibu-ibu, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi SAW sebelum menjadi Nabi lagi. Allah dah pelihara dah kesucian Nabi Muhammad SAW, dan semua ini akan menjadi bukti bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang ada integriti yang tinggi dan layak menjadi pemimpin masyarakat satu masa nanti. Wallahu a'lam. Okey, silakan kita buka perbincangan ibu-ibu. Sementara saya membaca fatwa tentang pakaian yang terkena darah ini. Dulu-dulu orang tua-tua suka kalau solat dia pakaikan tekad sahaja, Ustaz. Itulah yang kita sebut tadi. Gulung-gulung je atas pusat tu solat. Dulu-dulu macam tu. Makruh hukumnya. Yang tu kita sebut tadi, bahawa hukumnya boleh sekiranya tak ada kain je. Tapi bila dah ada baju dan sebagainya, tak bolehlah berbuat demikian. Tak Alasan boleh panas, tu Ustaz. maknanya makruh. Alasan dia panas. Panas kan. Itulah panas. Orang perempuan pun panas juga. Tapi Telefon kena tutup aurat. Okey, jadi dia makruh. Apa lagi setengah ulama dia teliti. Sesuatu aurat yang dapat dilihat dari bahagian atas, maka dikira aurat yang tak sah salatnya. Sebab bahagian belakang kita ni kan, dia ada lekuk sikit. Dia bukannya rata. Yang mana kalau pakai kain tu, seolah-olah di atas tu nampak bahagian bawah tu. Tidaklah sampai macam tu sebenarnya. Kata ada orang yang ada ketat mana tu, maka tak boleh. Menurut apa yang saya tahu, hukumnya sah. Cuma kurang cantik. Ya, kurang cantik. Allah A'lam. Okey, cuba kita lihat fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Jordan ni tentang hukum salat dengan menggunakan baju yang terkena darah. Soalan yang sampai kepada mereka ialah, tasihhu salata ma'a wujudi dam 'alal malabis? Adakah sah salat dalam keadaan baju itu terkena darah?
Dia sebutlah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Pertamanya, darah itu najis berdasarkan ayat ini. Aw damam masfuhan. Okey. Fa innahu rij. Sesungguhnya ia adalah najis. Tapi kalaulah darah itu terkena pakaian orang solat dan darah itu darah kita sendiri. Maknanya tengah kita solat tu tiba-tiba berdarah kerana kita luka. Ataupun apa-apalah, orang yang cedera dalam perang ke, cedera kemalangan ke, ataupun dia luka, dia tak sedar, darah itu keluar. Faya'fi an kasirihi wa qalilihi. Fayu'fa ke faya'fi, bacanya saya tak tahu. Maka dimaafkan. Sama ada darah itu banyak ataupun darah itu sikit, dimaafkan. Dengan syarat darahnya sendiri. Dan dengan syarat dia tidak berlaku dengan sengaja. Bukanlah dia sengaja buat, tapi tiba-tiba berdarah. Nak macam mana? Habis solat orang kata darah tu. Oh, banyak dah darah terkena bahagian seluar dia. Rupanya dia ada luka sedikit, kemalangan, dan darah itu keluar, terkena seluar dia. Sah tak solat dia? Sah. Tak ada masalah. Kerana itu darahnya sendiri. Dan ini berlaku dalam perang Zatul Riqa'. Ada 2 orang sahabat Nabi itu. Apa nama sahabat Nabi dalam Zatul Riqa' tu yang berjaga tu? Seorang tidur, seorang berjaga, dan yang berjaga tu dia solat. Lalu ada seorang kafir telah panah dia, maka dia pun cabut, kemudian panah lagi sampai panah ketiga tu dalam keadaan darahnya mengalir. Dia kejut kawan dia. Padahal masa tu darahnya mengalir. Dan ada juga cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an salat dalam keadaan darah luka kena tikam tu ada lagi. Baik. Jadi sahabat Nabi tadi radhiyallahu an keluar darah yang banyak tapi dia tetap salat. Kalaulah keluar darah itu najis dan membatalkan salat, pastilah dia kena berhenti salat ataupun dia ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah tak boleh buat macam tu kerana darah itu najis. Manakala kalau darah orang lain macam mana? Yang kata darah besar, duit 50 sen dan sebagainya tu. Itu darah orang lain, bukan darah kita. Sekiranya darah itu darah orang lain, maka kalau sedikit yang mana tak nampak dengan mata dimaafkan. Tapi kalau nampak dengan mata terang-terangan tu, maka tidak dimaafkan. Okey. Cuba kita lihat dalam kitab Umdatus Salik, dalam kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Am-maddam wal qayyih. Adapun darah dan juga nanah. Fa in kana min ajnabi afa an yasiri. Sekiranya ia merupakan darah ataupun nanah orang lain yang terkena baju kita, maka dimaafkan jika sedikit. Wa in kana minal musalli afa an qalilihi wa kasiri. Tapi kalau darah itu daripada kita sendiri, maka dimaafkan. Banyak ke sedikit ke sama je. Tak kiralah darah itu datang daripada apa-apa sekalipun, luka dan sebagainya. Termasuklah disebabkan berbekal, apa-apa pun tak apa. Jadi selama ni saya pun tak faham darah yang tak boleh tu, darah yang sebesar duit 50 itu tak boleh. Tak, itu darah orang lain, bukan darah kita. Itu sebenarnya yang orang kata-kata dulu. Biasa tak dengar cerita darah sebesar mana tu batal. Kalau kecil tak batal. Ya. Ini kitab Al-Khatib Asy-Syarbini. Asy-Syarbini ke Syarbini ya. Nama saya keliru dengan sebutan dia. Biasanya orang baca Syarbini, tapi saya takut ada orang baca Syirbini. Ya. Apa yang okey, bifathi syina bukan. Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syarikah, mana tak ada pun. Oh tak ada, saya tak tahu nak baca macam mana. Asy-Syarbini, Asy-Syarbini. Domshin, itu bukan, itu lain. Okey, tak apalah. Asy-Syarbini kot. Al-Khatib Asy-Syarbini sebut dalam kitab Bughnil Muhtaj, Al-Azhar, pandangan yang jelas, pandangan yang betul.
Kalau darah orang lain dimaafkan jika sedikit. Okey. Tapi kalau darah kita sebut okey, itulah. Yang tak bolehnya ialah kalau darah orang lain. Tapi kalau darah lain tu sedikit dimaafkan. Tu ceritanya. Itu berkaitan dengan memakai baju yang terkena darah. So doktor lah kot ya, terkena darah sakit. Okey, yang mana setakat mana yang dimaafkan tu. Kalau sikit tak apa. Tapi kalau banyak nampak jelas tak boleh. Wallahualam. Baik. Ada sebarang persoalan? Malas nak masuk hadis. Dah banyak kita belajar ni. Kalau kita masuk lagi, dia panjang pula perbahasan hadis. Seterusnya agak panjang. Okey, kalau tak ada kita masuk sikit lagi lah hadis ya. Kita masuk dalam bab yang seterusnya. Bab yang ke-9 dah. Alhamdulillah. Bab yang ke-9. Ustaz, Assalamualaikum. Salam Kak Ina. Ustaz, akak duk fikir-fikir kan darah lah. Tapi darah orang tak boleh, darah orang tu macam tak boleh lah kan. Kalau darah sendiri tu macam boleh. Sebab apa ya? Sebab darah orang tu mungkin ada infection ke, memang kena cepat bersih ke? Oh, okey, saya faham. Bukan isu itu Kak, bukan isu infection ke apa benda. Kalau darah orang tu benda tu payah nak berlaku, darah orang tu kena baju kita. Tapi kalau darah kita sendiri yang mungkin orang luka ataupun dia berkudis ke, jadi benda tu kalaulah tak boleh langsung, ia akan memberatkan orang yang solat itu. Jadi saya melihat benda tu daripada sudut hukum keringanan. Bagi orang yang keluar darah sendiri, diringankan hukumnya agar tidak menyulitkan kita yang sedang solat. Terutamanya orang yang berjuang dalam medan perang lah biasanya. Kadang-kadang mereka solat dalam keadaan berdarah. Maka dimaafkan. Kalaulah tak boleh, ia akan menyulitkan kita sendiri. Wallahualam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama Kak. Okey, kita terus kepada bab yang terakhir pada hari ini. Walhamdulillah. Ini bab yang ke-9. Babus salati fil qamis wasarawil wattuban wal qaba. Bab salat dengan memakai qamis, kemeja. Tarawih ni seluar lah. Seluar. Tapi nampak tak? Kita seluar. Terbalik Sin, lam, waw, ra. Dia sarawil. Kita seluar. Terbalik. Dia jadi ambil lam, waw, bau ra. Seluar. Dia sarawil. Okey. Kita tengok. As-sarawil. Betul lah. Sarawil itu seluar lah. Kan ni bukan seluar lah kan. Saja je. Okey, komis macam mana komis? Baju kemeja kan. Okey. Tak apa saja kita nak tengok betul tak betul ni komis ni baju kemeja. Ni komis baju kemeja. Okey, itu komis. Atuban. Okey, atuban ni apa pula? Atuban ni seluar pendek. Atuban. Minta maaf ya. Itu atuban. Dan kobak. Kobak ni apa dia? Okey. Jadi ibu nampak terus secara praktikalnya macam mana ni al-kobak. Al-kobak ni nampak tak? Baju macam mana kobak tu? Baju luar. Baju bahagian luar. Macam kawan ni pakai, dia letak baju, dia letak je baju. Dia tak pakai pun, dia letak je baju tu. Okey. Bergaya juga dia pakai sarung je. Memang unik cara pemakaian dia. Itu al-kobak orang mana kita tak tahu tu. Okey. Gamis pun ada dalam bahasa Melayu kan? Okey.
Orang perempuan kalau solat pakai seluar tak pakai telekung boleh ke? Boleh Kak, tak ada masalah. Lagi mana seluar tu dia longgar. Seluar tu pun kadang-kadang ada orang perempuan pakai seluar tu, kita pun keliru. Seluar tu kain tu. Jadi yang pentingnya, dia tidak menampakkan tubuh badan. Tapi kalau nampak tubuh badan di rumah, solatnya sah. Tapi palazzo antaranya. Cuma kalau di luar itu, kena elaklah pakaian yang ketat. Okay. Solatnya sah memakai baju yang ketat, kita dah bincang. Solatnya sah. Cuma tak cantik. Tak cantik. Baik. Jadi sekarang ni bab solat dengan memakai kemeja, seluar pendek dan juga qobak. Qobak ni apa? Qobak tu baju luar. Okey. Hadisnya apa? Qama rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu biasa ke dengar hadis yang kita dok bincang hari ni sebenarnya? Dalam 2-3 kali kelas ni biasa dengar tak hadis-hadis macam ni? Kak Liza biasa tak? Kak Syida tak biasa? Ada yang biasa, ada yang tak biasa. Tapi Tapi banyak tak biasa kan? Mereka kata biasa. Betul. banyaknya tak biasalah. Betul. Macam hadis yang tak pakai baju tu kan. Akak tak tahu ada hadis. Akak selalu tegur suami sebab tak elok. Tak elok lah. Dia cakap abang kalau nak keluar pergi kerja pakai main lagi kan dengan kemeja dengan tie apa semua, nak solat pakai macam tu. So macam tu lah. Tapi kalau ada hadis tu macam kuat sikit. Tapi tak pernah dengar hadis tu. Baru hari ni dengar. Jadi nanti kalau buku tu ada, boleh Kak Lina tunjuk. Dia ada kupasan ulama, kalaulah ada kalau ada banyak baju, banyak kain, tapi kita sengaja pakai sehelai kain je, pakai sarung, dia tak cantik. Dia jadi boleh jatuh makruh menurut sumbangan ulama. Tapi kalau kita memang miskin, tu je lah pakai kita ada, itu dimaafkan. Tapi yalah, kita semua yang di sini ni, mana macam tu, Zoom pun ada, takkanlah baju tak ada kan. Kan orang sampaikan, orang perempuan kata, tak tahu nak pakai baju apa hari ni. Baju berlambak kat rumah. Tak tahu nak pakai baju mana. Pastinya tak tahu baju yang sesuai. Itu maksudnya. Ya? Tak tahu baju sesuai. Saya pula ada penyakit. Tak suka pakai baju baru. Beli-beli baju tak pakai. Orang belanja tak pakai. Ya Allah, aku payah sangat saya nak pakai baju baru. Berapa banyak baju raja yang saya tak pakai. Bukan banyaklah, 2-3 helai baju tu tak pakai. Sebab apa sayang dah nak pakai. Jadi baju saya memang tahan lah sampai 7-8 tahun pun pakai baju sama. Sebab tak pakai rupa-rupanya. Allah Akbar. Tak baiklah juga ya, tak baik. Tapi ada masa saya pakai, cuma jaranglah pakai. Okey, baik. Jadi sekarang ni ada seorang lelaki, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya fasalahu anis salah. Dia tanya tentang solat dengan satu helai kain. Tadilah bincang isu tadi juga, tapi cerita tu cerita lain. Dan sebenarnya kita nak tengok cerita tu. Hukum tu kita clear dah, tapi kita nak tengok cerita dia macam mana. Okey, dia tanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang solat pakai sehelai kain tu macam mana. Kata Nabi, awa kullukum yajidu saubain. Okey, bukankah kalian masing-masing ada 2 helai kain? Thumma sa'ala rajulun Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian lelaki tadi pun tanyalah Umar pula. Faqala radhiyallahu an. Umar jawab, "Idza wasa'allah fa'awsi'u." Okey. Apabila Allah telah memberikan kelapangan, maka manfaatkanlah kelapangan itu. Allah dah bagi kita ada pakaian lebih, kita kena guna. Jangan guna satu tu je, pakai sarung je solat kan. Jangan macam tu. Allah dah bagi kelapangan, kita guna. Zaman-zaman awal dulu, zaman Nabi tak ada pakaian. Selai kain. Selai kain tu lah nak pakai untuk solatnya. Okay. Memang miskin sungguh pada peringkat awal dulu. Memang miskin sangat-sangat. Tambah-tambah yang muhajir datang ke Madinah. Dalam keadaan duit semua kena kebas. Datang-datang nak cari kerja, dalam keadaan ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Memang miskin sangat-sangat. Tapi idza wasa'allah fa'usi'u. Bila Allah luaskan, maka kita pun kena guna keluasan tersebut. Saya ingat macam kerajaan. Masa tak ada duit, masa sempit, kita guna konsep berjimat cermat. Tapi apabila ada duit yang banyak, maka kita ubah daripada konsep berjimat cermat kepada hemat berbelanja.
Kena berbelanja, cuma hemat berbelanja. Tapi yang pentingnya ialah jangan rasuah, itu yang paling penting. Jama'a rajulun alaihi siyabahu salla. Jama'a rajulun alaihi siyabahu salla rajulun fi izarin wa rida'in fi izarin wa qamisin fi izarin wa qaba'in fi sarawi wa rida'in fi sarawi panjang fi sarawi wa qamisin fi sarawi wa qaba'in fi tuban wa qaba' fi tuban wa qamis. Macam-macam tu. Okey, apa maksud dia? Jap. Okey. Maksudnya, seseorang hendaklah memakai semua jenis pakaian dia. Hendaklah dia solat dengan memakai kain sarung dan kain. Okey, ni Umar katakan. Hendaklah dia solat dengan memakai kain sarung dan juga kain rida, selendang. Ataupun solatlah dengan memakai kain sarung dan juga komis, kemeja. Ataupun solatlah dengan memakai memakai selendang, qaba'. Qaba' ni apa? Qaba' tu baju luar, adanya seluar, adanya rida. Makna pakai semualah yang ada tu. Pakai seluar panjang, pakai seluar pendek. Seluar pendek tu seluar yang menutup aurat. Maknanya pakai mana-mana baju yang ada tu pakai untuk menutup aurat ketika salat. Jangan kita hanya berpada dengan sehelai kain. Yang merujuk pada soalan Ibu Asmah tu yang jawab Malaikat Sarina, ya, bagi sini tak boleh. Tapi kalau kita ada pakaian lebih baik, kenapa tidak? Dan dia tak syarat pakaian mahal. Tak disyaratkan pakaian yang mahal. Tapi jangan sampai kita pakai yang lekeh. Masa solat tu macam Kak Sarina apa sebut tadi, kita pakai ala kadar je. Tak boleh. Kita pakai elok-elok sesuai dengan masa. Saya kadang-kadang pun pergi solat Jumaat, saya pakai t-shirt, betul. Saya ada kadang-kadang pakai t-shirt je. Kerana saya nak bekerja ke tempat lain pula. Dan masa tu, masa panas. Yang mana saya rasa sesuai untuk t-shirt supaya saya dapat fokus solat dengan baik. Kalau saya pakai baju yang Melayu tu, saya takut saya berpeluh-peluh nanti. Jadi kita pun tak tenang dalam solat, tak tenang masa dengan khutbah. Tambah-tambah dululah ceritanya masa khutbah tu. Dan masa solat Jumaat, yang kena jarak-jarak. Dan sekali kita duduk belakang-belakang, panas kat bahagian belakang kerana kita terlambat pergi ke masjid. Kat dalam tak apalah, dia sejuk kerana ada aircon. Jadi kita pun pakai t-shirt supaya kita dapat fokus pada solat. Bukan isu kita, memanglah pakaian ini sebenarnya mempengaruhi ibadah kita. Kalau kita pakai elok-elok, kita pakai baju yang elok-elok, solat pun semangat. Tapi kalaulah dengan pakai elok-elok kita berpeluh, kita pun tak selesa juga. Jadi cari baju yang selesa dan sesuai. Ya, selesa dan sesuai. Baik. Itulah saya sampai sekarang menyesal. Saya memang bawa baju sikit sangat pergi ke Mekah. Akhir sekali ni saya pergi solat tu dengan hanya memakai t-shirt je. Sebab saya Allah tak muat beg lah. Saya pun bukan jenis buat beg banyak-banyak. Jadi dengan kain, orang lelaki kan dia masalahnya pada kain ihram tebal. Itulah masalah paling besar nak buat baju bila pergi Mekah. Dan saya pula bukan jenis membeli. Saya beli satu je. Saya beli sedar jubah je semasa di sana. Itu pun jubah yang nak pakai anytime nak pakai. Okey, baik. Jadi di sini sebenarnya pakaian itu mempengaruhi ibadah kita. Bila kita pakai yang elok-elok, alhamdulillah ibadah kita pun jadi semangat sikit. Macam orang wanita lah, ibu-ibu sekalian, kalau pakai telekong yang jenis ada kualiti tinggi sikit, macam saya duk sembang telekong Siti Khadijah ke SK ke, ada lain sikit, dia semangat sikit solat tu. Kerana kainnya lembut, dia adalah nilai dia sendiri kan. Okey. Jadi di sini ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, artinya kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim sebagai akhirlah ni macam mana Al-Quran ajar kita. Dia sebenarnya payahlah bila bincang pasal Quran ni, dia beratlah ibu-ibu sekalian. Hadis memudahkan cerita. Tapi bila Quran ni Allah pening kepala, memang payah sangat nak faham surah Yasin. Allah payahlah, dia punya wawasan Al-Quran tu terlalu tinggi, terlalu kompleks. Nak mudah-mudah boleh je, nak mudah-mudah, tapi kita nak faham betul-betul tu payah. Okey. Ini kata Allah Azza wa Jal, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha.
kami dah turunkan padamu pakaian untuk menutup aurat. Wa libasut taqwa zalikal khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Okey. Jadi Allah Ta'ala telah turunkan pakaian, maka kita hargai pakaian tersebut. Dan libas artinya yang menutupi. Itu maksud libas. Yang menutupi, yakni menutupi aurat kita, menutupi maruah kita. Dan kemudiannya Allah Azza wa Jalla menyatakan, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika pergi ke masjid. Mana pakai yang elok ketika pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Okey. Kita buka yang terakhirlah kalau ada ya sebelum saya nak berhenti di sini. Ibu Syarifah tanya Ustaz tu perempuan tak apa kan pakai telekung, maknanya mungkin pakai yang di dalam tu kalau tak cantik tak apa kot sebab ada telekung di luar. Macam tu ke? Tak apa? InsyaAllah. Boleh, Betul boleh. Liza. Pakai baju kelawar je kat dalam. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Kat luar tu je cantik kan. Ibu-ibu, kalau tak ada, izinkan saya untuk berakhir di sini dengan saya nak kongsi satu benda boleh? Dan minta maaf lah. Ibu-ibu nak kata apa-apa, saya nak berkongsi je. Bukan nak berkempen, nak berkongsi kegembiraan. Gembira sangat kerana dalam tempoh 3 minggu, alhamdulillah saya berjaya menyiapkan 2 buah buku. Dan 3 minggu ni Allah saja yang tahu sakit badannya. Sakit ni 2 tahun. Kita dah tua dah. Saya duduk di pak kain pun, bila bangun tu Allah sampai sakit habis. Rasa geram nak mengurut. Takut juga slip disc apa benda na'udzubillah min zalik. Tapi terasalah tua tu. Terasa tuanya. Alhamdulillah Allah dah bagi tanda-tanda. Kita sedar kita pun dah tak lama. Yalah kalau lama sama mana je. Kalau saya pun, ibu-ibu kita tak lama dah. Kalau saya ni pun paling tinggi pun 20 tahun lebih tak ada dah. Tengok 2 tahun kita tak tahu. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 3 minggu saya berjuang, saya sempat siapkan 2 buah buku dan saya ajaklah 2 orang kawan saya untuk join sekali ya. Dan insya-Allah dalam bulan 12 nanti saya nak terbitkan buku yang seterusnya. Saya tak sempat, sepatutnya kena siapkan bulan ni juga tapi saya tak nak paksalah badan saya ni. Kalau boleh siap bulan ni alhamdulillah. Okey, bukunya begini. Seronok sangat saya nak kongsi juga. Ibu kata apa-apa katalah. Okey, ni dia punya buku terbaru saya, Syurga yang Dirindui dan juga Al-Quran berbicara tentang cinta dan jodoh. Okey, boleh saya cerita sikit? Okey, saya nak cerita sikit. Satunya buku Al-Quran berbicara tentang cinta dan jodoh ni, saya kerjasama dengan Ustazah Asma Hussein. Saya tulis dulu dan saya minta beliau tambah dan susun. Dan saya rasa, ya Allah, best, sangat-sangat. Saya tak tahu nak cerita. Bukan buku saya best. Bukan buku saya best. Cerita Quran tu best sangat. Allah saja tanya, Allah, kenapalah wujud penceritaan yang saya tak fikir selama ni. Kenapa luar biasa ceritanya. Okay, contohnya, cara ulama memahami Quran ni ketika malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita bahawa baginda bakal mendapat anak. Ya, bila dapat anak tu maka isterinya pun keluar, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin, dalam keadaan menjerit. Sarrah ni menjerit. Fasakkat wajhaha, tepuk muka. Aku dah tua dah, aku dah mandul, aku mandul. Jadi saya sama ni baca je lah Quran ni, baca lah, tak ada apa pun. Okey, Sarah terkejut, gembira tu je lah. Tapi ulama bahas ni ada 2 benda di sini. Satu fi sarratin. Fi sarratin ni dalam keadaan menjerit. Yang kedua, fasakkat wajhaha, tepuk muka. Kenapa Allah nak cerita benda ni? Perlu ke Quran menceritakan benda ni menjerit, tepuk muka ni? Perlu ke Quran cerita benda ni? Betul juga kan, perlu ke Quran nak cerita benda macam ni? Cukuplah cerita pasal dia gembira, susah je lah. Rupanya kata ulama. Dan ibu-ibu terbetulkan saya kalau saya silap ya. Orang perempuan ni, ini bukan saya memburukkan wanita tak. Saya nak mengisahkan daripada ibu-ibu. Betul tak? Apabila saya berkahwin, isteri saya ni memanglah dia pun jenis bukan jenis pendiam pun. Setengah orang tu memang pendiam-pendiam sungguh.
Tapi bila saya kahwin, saya terkejut banyak kali. Kenapa dia meninggikan suara Nak jerit-jerit lah kadang-kadang, terkejut jerit, gembira pun jerit. Bukanlah kita dia meninggikan suara marah kita, kadang-kadang kita rasa marah aku ke? Kita tak faham. Dia kata, mana dia marah? Kita tak faham. Tapi tinggi suara tu, tak marah ke kan? Lepas tu kalau terkejut tu menjerit, kau main lagi. Jadi kita pun rasa tak faham. 5 tahun betul, kata 5 tahun barulah saya faham. Oh, itu memang style. Dia pun pelik dengan style kita. Ibu-ibu pun pelik dengan style kaum suami kenapa relax je, apa masalah pun relax, muka macam tak ada masalah pun. Isteri saya pun pelik juga saja kenapa ada masalah dia macam tu. Betul ke ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu macam tu. Mungkin pendiam tapi dengan suami je memang dia overact. Betul tak? Betul. Betul lah tu Ustaz. Memang macam tu. Sampai heran, marah ke, seronok ke, semua jerit. Overreact kata Puan Syairah ni paling jelas. Penuh ekspresi kata Puan Syafiq ni. Maknanya betul lah kan? Okay. Dia bukan overreact. Itu juga overreact ni macam melampau. Tapi adalah naturally kalau orang yang kita selesa tu, kita tak kisah je. Akak faham yang Ustaz cakap tu sebab suami akak pun macam tu. Dia macam, kenapa you nak marah-marah? Tak marah. Tak marah. Dia selalu ingat bila saya meninggikan suara tu ialah saya marah. Saya tak marah pun. Tak payahlah marah. Yang suara kuat macam kami ni Ustaz. Macam kau memang suara kuat. Kak Liza memang macam tu dah. Memang suara kuat. Marah tak marah sama. Orang utara kan. Tapi memang orang lelaki memang dia relax, dia cool. Macam tak ada perasaan kalau kita tengok. Macam tak ada perasaan. Sampai suara macam seperti tu Kak Ana je. Suami akak sampai cakap, awak kalau bangun pagi, satu taman ni tahu awak dah bangun pagi, tahu dia cakap. Ya ke? Allah, satu taman. Tapi betul apa yang saya tertarik kupasan daripada siapa ni dengan suami saja kata Kak Ana, betul. Sebab isteri saya pun kata, bila kahwin ni suami jadi sahabat dia. Lelaki tak, dia ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Bukanlah langsung tak ada sahabat, tapi suami ni jadi pangkat sahabat. Okey. Jadi terima kasih ibu, saya terkejut dengan ulasan ulama begitu. Allah tekankan soal fi sarratin ni supaya orang lelaki tahu inilah tabiat orang perempuan bila mendapat berita gembira, maka jangan salahkan keadaan tersebut. Jadi bila saya faham itu, ya Allah lama dah tekan supaya para suami faham tabiat orang wanita ni. Dalam masa yang sama, tabiat orang lelaki pun dijelaskan juga. Dan yang keduanya, cara dia react tu, menepuk muka. Barulah saya faham, kenapa lah isteri saya dia tunjuk macam tu, cara dia tu. Kalau kita relax je lah, kenapa nak lebih-lebih kan? Oh, jadi ayat ini sebenarnya ayat bagaimana Allah Ta'ala mengajar cara bercinta yang betul menurut Al-Quranul Karim. Dalam keadaan kaum wanita tu mungkin kita pendiam je. Tapi berkahwin tu, tak rupanya. Bukan macam Puan Syafiq ni nampak baik je. Tapi dengan suami lah, mungkin lain caranya. Mungkin dia lah yang paling bising. Saya pun dah tanya Ustaz Yusri kawan saya. Sebab isteri ni pendiam. Dia kata tak, dengan dia tu lain macam. Okey, I see. Inilah benda yang diketengahkan lama dalam Al-Quran. Dan benda tu yang saya sebut dalam buku saya ni, ibu-ibu sekalian. Beberapa benda yang unik yang dipersembahkan dalam Al-Quran Karim, antaranya tadi. Kita sebenarnya Al-Quran berbicara tentang cinta dan jodoh ni, tajuk asalnya tadabbur Al-Quran lah. Tapi dipersembahkan dengan cara yang berbeza. Dan memang buku ni khas untuk orang yang sedang bercinta nak berkahwin. Kita nak pandu anak muda ni. Dan juga yang baru berkahwin. Jadi macam ibu-ibu sekalian ni, baca untuk mendapat tadabbur Al-Quran. Bukannya bab-bab cinta-cinta tu dah settle dah, insyaAllah. Cuma lebih kepada memahami Al-Quran Karim. Dan syurga yang dirindui ni, yang saya ada program hari tu, buat program syurga menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi. Ibu-ibu sekalian, saya nak cerita secara jujur sangat dengan ibu-ibu. Bila saya buat buku syurga yang dirindui ni, saya sampai level macam mana ya nak cerita, saya jadi macam duduk alam lain. Saya kata, dan saya dah keluarkan wasiat saya pada Ustaz Yusri, kalau saya mati nanti, tolong settlekanlah duit-duit saya tu bagilah pada isteri dan sebagainya. Adalah bahagian-bahagian saya tu. Sebab
dia jadi macam tu. Dia jadi macam kita bila dah baca-baca tu, yes, aku bersedia dah. Dia macam tu, dia bersedia. Yang malaikat kata la tahzanu wa la takhafu, jangan bimbang dengan kehidupan dunia ni. Kalau nak mati nanti fikir pasal anak, pasal isteri, fikir pasal suami, fikir pasal keluarga ni. Macam mana kalau saya tak ada nanti, rumah siapa nak bayar? Selama ni kita share dua, bayar sama-sama. Tapi kalau kau tak ada nanti, siapa nak bayar rumah? Kereta nak kena jual lah satu kalau macam tu. Tidak, takkan dia nak tangguh dua-dua kereta. Anak macam mana yuran sekolah anak, duk fikir je. Tapi lepas saya menulis buku ni, saya fikir ada persediaan dia. InsyaAllah, mantap berbimbang dah. Allah akan jaga. Dah ramai dah orang yang kematian suami. Boleh je hidup. Anak-anak berjaya je. Maknanya dia tak ada isu ketakutan yang melampau tu. Dan wala takhafu, jangan takut dengan kehidupan akan datang. Sorry, saya silap. La takhafu la tahzanu. La takhafu dulu, jangan takut meninggalkan benda, jangan takut menghadapi masa depan. Wala tahzanu, jangan bimbang dengan orang yang berada di dunia ni. Jadi antara benda yang menarik kan ibu-ibu dalam kajian syurga ni, rupa-rupanya bila kita meninggal nanti, yang kita duk fikir kita duduk alam kubur tu, itu jasad. Jasad kita ya duduk alam kubur. Roh kita ni, insya-Allah kita semua, roh kita berada dalam syurga. Yang namakan sebagai syurga Illiyin. Dan benda tu saya tak kupas terlalu panjang dalam buku ni kerana saya memerlukan satu buku lain pula menceritakan tentang perjalanan roh selepas kematian tu menurut hadis-hadis Nabi SAW. Tapi syurga tu, ya Allah, bayangkan ada hadis yang menyatakan kita masuk syurga ni bersama-sama sambil berpegangan tangan. Wah, berpegangan tangan ramai-ramai masuk syurga. Dan kata ulama, adakah kita masuk syurga ni dari depan ke belakang ataupun kita sama satu baris? Kata ulama, satu baris. Maknanya ada yang masuk pintu salat, ada yang masuk pintu puasa, ada masuk pintu ilmu, tapi masuk satu baris. Dan muat masuk satu baris tu. Muat masuk pintu syurga. Padahal kalau rumah kita ni kan, dua orang pun belum tentu muat ni. Dua orang pun belum tentu muat. Tapi pintu syurga, satu baris yang panjang tu muat masuk pintu syurga. Kerana nak satu pintu syurga, nak sampai ke hujung dia, macam pintu saya ni, nak sampai ke hujung tu, mengambil masa 40 tahun perjalanan. Pintu gerbang dia. Jadi saya tengok, ya Allah, dahsyat sangat. Dan kedahsyatan tu dah saya tumpahkan dalam buku Syurga yang Dirindui, bicara Nabi SAW dari hal syurga, yang amat menarik, hadis-hadis yang begitu memukau saya kira. Jadi itu sajalah saya nak kongsi, saya nak luah je perasaan sebenarnya. Saya bukan apa pun. Sebab saya terlalu gembira, saya memang dah luah pada kawan-kawan saya kegembiraan tersebut. Jadi hari ini saya nak luah pada ibu-ibu pula lah ya. Jadi mohon doakan agar saya berjaya menyiapkan buku yang seterusnya mengkaji tentang keunikan Al-Quran dalam mendidik kita, insya-Allah. Allah A'lam. Itulah. Dah keluar ke buku Ustaz? Dah boleh beli ke macam mana? Okey, begini, untuk pembelian tu buku tu baru nak hantar ke kilang dalam esok mungkin, hantar ke kilang dan mengambil masa dalam 2 minggu. Ibu-ibu nak beli pre-order boleh, tak ada masalah. Tapi bukan sekarang lah, kami kena post. Kami post dalam awal bulan 12. Ataupun beginilah, ibu-ibu jom bulan 12 nanti kami buka booth di Pesta Buku Selangor. Dia international punya. Kalaulah ramai-ramai datang ke Pesta Buku kami, booth kami, saya pun semangat. Kak Syida datang, Kak Lina datang, Ibu Asmah datang, Allah semangatnya. Kalau tak ada, duduk sama-sama, tak ada orang datang kedai kita 2 hari, saya tutup lah. Tapi kalau semua ramai-ramai datang, Kak Salina pun datang pun tak apa, datang bagi semangat pun jadilah, tak beli pun tak apalah. Datang bagi semangat sembang pun Alhamdulillah. Tapi untuk pembelian macam ni, Puan Syafini ada di sini, nanti saya akan minta Puan Syafini untuk kongsikan link pembelian dalam grup WhatsApp ya. Puan Syafini ada dalam grup WhatsApp ke? Ada, okey. Nanti Puan Syafini akan bagi link pembelian tu dalam grup WhatsApp ibu-ibu. Mana-mana ibu-ibu yang tak pandai membeli guna online tu, boleh direct dengan Puan Syafini, direct message dengan beliau. InsyaAllah Puan Syafini akan uruskanlah benda tu. Okey, terima kasih banyak ibu-ibu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Tahniah Ustaz, barakallahu fi. Semoga semua usaha Ustaz ni dapat bantu kami tu, saham tu dapat kepada Ustaz lah. Tapi memang seronok tengok Ustaz cerita tajuk tu udah best.
Tunggu InsyaAllah. Ustaz akan. Alhamdulillah kita dah terlewat 15 minit. Jadi kalau Ustaz ada kerja lain kan. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Liza, Kak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi besok Okey. pula. Ada soalan daripada. Terima kasih Asana. Sama. Tidak. Sama-sama. Terima kasih Sabina. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Nah itu kita akan sesi pagi yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibintang kat grup lah ya. Keraan buku Ustaz tu dapat nanti boleh Syafini sharekan dia punya link kat sana ya. Okay, terima kasih. Ustaz tak kira tadi Ustaz kata dia punya pelancaran tu bila kat mana? Sekejap pesta Bulan buku internasional. 12. Bulan 12. Dia buka booth nanti dekat Shah Alam International Festival tu kan. Oh dekat ni kot SACC eh? Haa. Okay. Kita dah insyaAllah terbiar nanti bagi support kat Ustaz. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.